berbakti kepadanya di malam ini, beriktikaf di masjid ini, dan sama-sama kita sentiasa mencari kebaikan-kebaikan untuk kita bawa di alam akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmatnya kepada kita, kekallah kita di dalam kebaikan-kebaikan sehinggalah kita balik menghadapnya. Jadi insya-Allah pada malam yang barakah ini kita akan berkongsi lagi sedikit sebanyak daripada kitab Hidayatus Salikin. Jadi masih lagi kita nak membaca pandangan ulama berkaitan dengan kelebihan zikrullah. Kan, jadi kita buka muka surat 298. Rasa situlah betul Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, amin. Yang ke-10, mana yang ke-10 daripada kepujian atau keutamaan zikir. Jadi mengikut dalam kitab ni, dia mengambil pendapat Syekh Ali Al-Marsafi. Dia kata ada 35 kepujian, keistimewaan zikrullah. Ini atas apa yang Allah Ta'ala buka kepada Syekh ni lah. 298. Kemungkinan orang lain Allah Ta'ala buka lebih lagi kemungkinan, kan. Jadi ini anugerah Allah kepada orang-orang yang dia kendakilah. Jadi kata pengarang ni, yang ke-10 daripada 35, iaitu zikir tadi, mana zikrullah itu tanda kasih hamba kepada Tuhannya. Anna zikrullahi ta'ala alal iman wa haqiqatihi mahabbatul abdi li sayyidihi. Jadi kata Syekh Marsafi, sesungguhnya berzikir kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala yang berdasarkan iman, dan hakikatnya, hakikat iman adalah kasih sayang hamba kepada Tuhannya. Jadi orang yang berzikir ni menunjukkan dia berimanlah, dan menunjukkan dia kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak dia berzikir, mana lagi menunjukkan dia suka kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya orang yang tak suka berzikir, tak suka ingat Allah, tanda dia tak kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda ada kelemahan iman. Yang ke-11 kata Syekh ni, kelebihan zikrullah, kelepasan, yakni bebasnya daripada nifaq. Annaha bara'atun minallahi ta'ala minan nifaq. Bahasa Arabnya begitu. Artinya zikir itu satu kelepasan daripada Allah Ta'ala, daripada sifat orang munafik. Yakni orang yang berzikir itu Allah Ta'ala akan hilangkan diri dia, bersihkan diri dia daripada sifat-sifat nifaq. Nifaq ni pura-pura lah. Nifaq ni mana pura-pura, mana pura-pura Islam tapi dia tak Islam. Kita ni insya-Allah, kan, mana kita ni percaya dengan agama Islam, percaya dengan Nabi Muhammad SAW, percaya dengan Quran. Tak? Kalau tak percaya tu tak beriman. Orang munafik ni tak percaya langsung, dia tak percaya dengan Rasulullah, dia menolak, tapi dia pura-pura semayang, pura-pura dengan Nabi SAW. Jadi kita percaya, sebab tu kita datang kuliah, kita dengar, mana kita mengambil pengajaran. Tetapi ada tetapi, masuklah ustaz yang bercakap ni pun. Tetapi PL perangai munafik tu mungkin kita ada.
nak cakap bohong ke, nak kan, tak suka dengan ibadat ke, dia macam-macam lah pangai-pangai tak semengah tu, yang bercanggah dengan PL perangai orang mukmin. Kan, jadi PL perangai tu, sifat-sifat tu yang perlu kita bersihkan. Nak, sebab orang mukmin dia takkan dia nak buat perangai tak senonoh tu. Nak, bukan orang mukmin. Kan, bukan orang mukmin. Jadi dengan zikir tadi dia boleh Allah Ta'ala hilang. Sebab sebagian hadis Nabi SAW bersabda, man aktsara zikrallahi ta'ala, man aktsara zikrallah, siapa-siapa yang memperbanyakkan zikir, faqad bari'a minan nifaq, maka sesungguhnya bebaslah ia daripada nifaq. Kan, dalam hadis Rasulullah kata, siapa-siapa membanyakkan zikir, banyakkan zikrullah, banyak ingat Allah, kan, sama ada dia banyak istighfar, banyak selawat, banyak la ilallah, subhanallah ke, banyak baca Quran. Cuma yang paling afdal tu tentulah la ilaha illallah, kan. Zikir yang dimulakan la ilaha illallah, di samping selawat, istighfar dan sebagainya, maka orang tu Rasulullah kata faqad qad bari'a, maka sesungguhnya dia akan bebas daripada nifak. Kalau kita rasa malas nak semayang, tu cam tu. Kan, masuklah tukang cakap ni pun. Tiba-tiba masuk waktu dah. Rasa tak seronok nak semayang tu. Ni perangai nifak ni. Dia perangai lah, tapi kita tak menolak semayang tu wajib. Patutnya nak semayang tu rasa seronok, pasal nak menghadap Allah Ta'ala, nak bermunajat, nak berbisik-bisik dengan Allah, nak memuji Allah Ta'ala, nak mengagung Allah Ta'ala. Masa itulah kita bersama Allah. Jadi kita rasa tak seronok, rasa malas, rasa segan. Segan ni malas lah. Saya mula-mula mengaji di Bukit Martajam, Arab kata Jabal Martajam, Melayu bukit bahasa Melayu, Arab jabal lah. Jabal, kau mengaji mana? Jabal Martajam. Dengar macam Jabal Martajam, tak mana tu dah. Rupanya di dalam seberang perai, ya kan. Apa tadi cerita tadi Jabal Martajam tu aku pun lupa. Mengapu dia lupa. Dia pasal ada orang malam ni yang terkejut sikit. Okey, masuk kitab ni. Jadi banyak zikir, kan? Banyak zikir dia akan menghilangkan sifat nifak. Macam saya ingat boleh cerita balik lah di Jabal Martajam tu, kan? Dia banyak, dia akan hilang. Jadi kita kadang rasa segan. Maksud segan tu, duk dengar ustaz tanya kawan-kawan, jangan duk segan nak mengaji, jangan duk segan nak mengaji. Saya pening. Dah besar-besar kok malu apa nak datang mengaji. Kita memang datang pondok nak mengaji. Tiba-tiba dia kata jangan segan, jangan segan. Jangan segan. Rupanya segan orang utara ni malas. Kan, malas. Rupanya dalam rupanya malas. Pedai ayam, tu pedai ayam. Pedai ayam, kan. Rupanya mangga kunci tu. Dia beli pedai ayam kan. Dia rupanya mangga kunci. Kita mangga, dia pedai ayam. Kan, bahasa kan, bahasa tempat tu. Martun. Martun, belajar beli bahasa utara. Martun. Saya kan martun tu bahasa Arab. Rupanya ketuk besi. Martun dia kata. Okeylah. Tak kisahlah bahasa tu kan, semuanya daripada Allah Ta'ala. Jadi kata orang, jauh perjalanan, luas pemandangan, kan, tahu adat setempat tu. Okey, masuk kitab ni. Jadi dengan banyak zikir tu, insyaAllah dia akan hilang sikit demi sikit lah, kata Al-Barun Tok Guru kami. Dia ikutlah kesungguhan kita masing-masing. Dia hilang tu mengikut kesungguhan kita dalam berzikir, beramal. Dia akan hilang. Supaya hilang sifat nifak tu, jadi kita rasa sesuatu keseronokan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, kan? Rasa seronok nak bersedekah, kan? Rasa tak bimbang kalau bagi tu sedekah, tak rasa akan rasa rugi.
Mereka kita yakin aku bagi ni pasti Allah akan rahmat, Allah akan ganti lebih baik. Tak? Biasanya orang yang faham, dia mengaji, dia beramal, Allah akan campaklah perasaan-perasaan begitu. Yang ke-12 dia kata keutamaan kelebihan zikir, benteng daripada syaitan. Ya tak? Dia kata dalam bahasa Arab, annaha hirzum minasyaitan. Artinya zikir itu, ini ingat kepada Allah itu memelihara daripada syaitan. Mana melihara daripada tipu daya syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Ke-13 dia kata benteng daripada neraka. Annaha hirzum minan nar. Artinya zikir itu memelihara daripada api neraka. Pasal apa? Kerana dia sudah kasih kepada Allah, imannya mantap, dia bebas daripada sifat munafik, terpelihara daripada godaan syaitan, maka tentulah dia ni selamat daripada azab api neraka. Jadi orang dia azab neraka pasal apa? Pasal dia ikut syaitan lah. Tak, dia ikut syaitan, ikut tunjuk ajar syaitan. Tentulah syaitan akan membawa kita masuk ke neraka. 14 kata kitab ni lagi, menyebut Allah suatu nikmat. Mana berzikir, ingat kepada Allah, menyebut nama Allah ni suatu nikmat. Ni'matun minallahi alaika an ja'alaka min zakirin wa lam yaj'alka minal ghafilin. Artinya engkau dijadikan sebagai orang yang menyebut Allah Ta'ala dan tidak dijadikan sebagai orang yang lupa kepadanya, merupakan satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Nikmatun minallah, mana Allah satu nikmat yang besar. Bila Allah memilih kita, menjadikan kita daripada orang-orang yang mengingati dia, yang menyebut-nyebut namanya, menyebut-nyebut keagungannya, yang bertafakur melihat keagungan kebesarannya, itu satu nikmat. Kerana Allah tak jadikan kita daripada golongan orang yang lalai, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lalai pada Allah, kita lupa, maknanya kita sudah kufur nikmat. Kan segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Orang yang benar-benar berzikir, dia faham segala nikmat itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nikmat ini ada jenis yang dipanggil hak hissi, yang kita boleh dapat dengan panca indera. Dan yang kita tengok, kita rasa, kita makan, itu satu nikmat. Yang nikmat begini, kata ulama, orang tak beriman pun dapat. Dapat kemewahan hidup, pangkatnya naik, isterinya comel, suaminya sado, contoh, kan anaknya ada PhD, ada lawyer, jadi toke, kan. Orang mukmin pun Allah bagi, orang tak mukmin pun Allah Ta'ala bagi. Kan diberi kekuasaan pemerintahan, kadang-kadang diberi lebih lagi daripada kita, contoh, kan. Itu nikmat yang zahir. Ada satu lagi nikmat yang maknawi, ikhlas, syukur, sabar, beriman kepada Allah. Itu nikmat tu tak semua dapat. Salah satu nikmat adalah ingat kepada Allah. Yang ni tak semua orang Allah pilih. Tak semua orang Allah Ta'ala pilih untuk menyebut nama dia, mengagungkan kebesarannya. Tak semua orang Allah Ta'ala pilih, kan. Itu tanda Allah kasih. Sebab satu hadis kata, man aktsara zikrallahi ta'ala, siapa-siapa yang memperbanyakkan ingat kepada Allah Ta'ala, dia kata ahabbahullahu ta'ala, pasti Allah mengasihi dia. Allah Ta'ala kasih, kan. Siapa yang banyak ingat Allah, pasti Allah mencintai dia. Kan. Jadi itu satu nikmat Allah kasih kita. Mana bila Allah kasih, Allah akan uji. Allah kalau kasih, ni aku nak tengok betul ke dia tak kasih ke tak kasih aku. Dia bagilah macam-macam ujian. Sama ada ujian dalam kesusahan hidup atau ujian dalam kemewahan hidup. Biasanya ujian dalam kesempitan hidup ramai yang boleh lulus.
Tapi ujian dalam kemewahan hidup, ramai yang feel kebiasaannya. Kan dalam susah tu dia baca Yasin lah, mayang hajat, mayang tahajud, berzikir, apa semua. Dapat nikmat tu dia terkejut dia tak tahajud lagi. Dia terkejut, tengok masjid terkejut. Oi, dia kata, bahaya ni, dah patah balik. Nah, dia mudah dah nikmat tu kan. Jadi macam lah, nikmat ni dia ada yang Allah Ta'ala uji dengan kesukaran. Ada orang Allah uji dengan kesenangan hidup. Jadi semua ujian. Jadi nak lepas pada ujian tu semata-mata dengan banyak ingat Allah, banyak berzikir. Sebab Allah kasih. Bila Allah kasih, dia beri ujian, dalam masa yang sama dia akan bagi jalan keluar. Dia akan bagi jalan keluar. Hati kita mungkin tenang, mungkin sabar menghadapi ujiannya. Kita tak jadi keluh kesah, kita bagi senang pun tak jadi sombong. Contoh kan. Okey, 15 dia kata, zikir itu terang hati. Isyraqul qalbi wa insyirahu binuri zikrillah. Artinya hati menjadi terang dan terbuka dengan sebab cahaya zikir kepada Allah Ta'ala. Terang hati. SPM dia 10A 1 plus. Contoh kan, betul tak? 10A 1 ada 1 kan? Ada plus A1 tak ada lah. Contoh ni saya pun tak ambil SPM lah. Cikgu Saleh tak ada. Itu sekolah Cikgu Saleh. Cikgu Saleh dengan cikgu apa? Allah lupa aku. Seorang cikgu. Kan? Ini ada cikgu saya dulu, bekas cikgu. Cikgu Syari dia tak ngajar saya. Ada kawan saya je. Anak dia kawan saya. Okeylah. Jadi terang hati ni bukanlah dia boleh SPM 10A ke STPM dulu apa STPM saya pun tak ingatlah dia punya grade-grade tu kan. Kalau universiti ada apa band kalau tak tahulah. Flat kan, 4 flat. Dia macam lah. Master, PhD, bukan tu pasal sebut je. Kadang orang tak beriman pun dia Tuhan bagi, tapi bila terang hati dia tahu beza mana benda yang Allah kasih, mana benda yang Allah benci, mana benda yang boleh membawa dia dekat kepada Allah, apakah perkara yang boleh menyebabkan dia jauh daripada Allah Ta'ala. Dan dia boleh hidup atas dunia ni menyesuaikan diri. Dia boleh menyesuaikan diri dalam setiap keadaan yang Allah Ta'ala qadakan dia. Kan macam kita ni lah sekarang ni Allah Ta'ala uji, diqada kita kena COVID-19. COVID-19 kan. Kata Port Dickson dah orang dah kan. Tak tahu lah orang Port Dickson kena kan. Minta-minta tak ada lah apa ni PKPB ke PKPD ke kan. Cukup PD sudahlah, jangan PKPD. Cukup PD kan Port Dickson, jangan PKPD. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Jenuh kan. Pergi pasar dan seorang ikan busuk kita beli kan. Dah rumah tak ikut. Rumah tak ikut pergi pasar, kita aja pergi kan. Kacau. Jadi contoh kan, Allah Ta'ala takdirkan kita kan, mayang pula tak rapat-rapat. Ni sunnah tak sunnah ni, kita pun nak celagu sunnah tak sunnah, dapat pahala ke tak dapat pahala tak? Jadi macam lah. Kita pun risau kan. Tapi bagi orang yang hati dia betul-betul zikir, dia tak kisah, sebab dia melihat ini semuanya qada Tuhan, perbuatan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang bertadbir sekalian alam. Dia nak bagi sakit ke, nak bagi sembuh ke, dia nak buat semuanya dalam qada dan qadar. Jadi kita tunduk atas qada dia. Kan, walaupun semayang tak rapat. Kan? Sebab ini qada dia, ketetapan dia, sunnatullah, ketetapan Allah. Kan? Jadi kita ni risau, dapat pahala tak dapat pahala. Insya-Allah Allah tak kedekut.
Allah Ta'ala tak kedekut. Selama ni kita datang masjid memang sebenarnya rapat pun. Dah sekarang tak boleh rapat, risau tak dapat pahala. Bunuh cicak pun dapat pahala, kata sebagian guru saya. Nak sibuk sangat pahala kan, kau bunuh cicak, kata. Malam Jumaat kan. Kan. Jadi Allah dia tak kedekut nak bagi pahala kan. Yang kedekut tu kita. Yang kedekut tu kita berkira kan. Kita masuklah tukang cakap ni pun kan. Jadi kita tengok kesusunan Tuhan, qada Tuhan. Kan? Jadi tak rasa apalah, tak rasa bimbang. Dah Tuhan qada, ikut je lah. Bukan dia tak pergi semayang pun, dia pergi semayang. Masih boleh semayang. Cuma dia kalau dia keluar arahan COVID ni, semayang fardu jangan buat. Yang tu memang mangkuk lah. Boleh kita perang, bukan ekstrim, tapi sampai tahap tu dah lain dah, lebih pada komunis buat lah. Kan, yang tu lain, mana boleh semayang, boleh berjemaah. Jadi kita jaga SOP. Aku ni wakil kerajaan, guru takmir. Jaga SOP. Tak jaga SOP, dia masalah menyangkit tu. Kalau kita dia habis satu negeri, satu negara, satu kampung kena kuarantin, tak pasal-pasal. Tak? Dia ingat tak berdosanya sebab dia orang lain kena COVID, orang lain tak boleh berniaga kan, orang lain tak boleh cari rezeki, orang lain terpaksa berpisah, kena boleh. Jadi banyak ceritanya. Jadi kita jaga, insya-Allah kita akan mendapat. Jadi bagi orang yang berzikir, jadi benda tu tak ada masalah bagi dia, sebab dia melihat semuanya adalah dalam rentahan Tuhan. Rentahan Tuhan. Jadi terang hati dia, tak ada masalah. Yang masalahnya kita tak lihat, tak nampak itu dalam pentadbiran Allah yang mentadbir alam ni kan. Dia terbukalah cahaya iman dalam hati dia. Isyak 8:11. Ke-16 dia kata hati terjaga. At-tayaquzu minal ghaflah indal khatara mazmumah. Artinya kan, ketika datang cita-cita jahat, hati sentiasa terjaga daripada kelalaian. At-tayaquzu maknanya kesedaran, penjagaan, satu penjagaan, kesedaran, minal ghaflah daripada kelalaian, indal khatarat al-mazmumah ketika datangnya cita-cita, keinginan-keinginan yang dicela, yang nak buat maksiat, buat jahat tu. Jadi hati tu terkawal, tak terpengaruh kerana dia orang yang banyak zikir. Zikir tu sudah masuk dalam hatinya, dalam mindanya. Zikir jadi darah dan dagingnya. Jadi syaitan nak masuk tak boleh, dia terkawal. Kalau dia terbuat maksiat, dia cepat-cepat taubat. Dia cepat-cepat taubat. Dia rasa dia bersalah. Itu kelebihan orang yang berzikir, banyak berzikir. Yang Jaja baca ni pasal tuan-tuan sini ada buat majlis zikir sebulan sekali. Jadi kita baca ni, semoga kita di sini bersemangat untuk duduk dalam majlis zikir. Jangan ponteng majlis zikir. Kalau kita dah baca dah ni, kelebihan. Itu sebulan sekali itu latihan. Latihan berzikir, berlatih. Dia sebulan sekali kan. Patutnya latih tu kena, orang masuk Olimpik, sukan Olimpik, dia tentu bagi masa latih. Tengok siapa, Datuk Nicol kan, Datuk David Nicol kan, saya pernah terbaca lah dalam surat khabar. Dia berlatih main squash tu 1 hari 8 jam. Kan, dia juara dunia berapa turut tak tahu lah. Kan, punya hebat kan, sampai cakap Melayu pun tak reti, duduk Malaysia. Dapat Datuk orang kan, memang betul-betul lah sengal. Duduk Malaysia, beranak di Malaysia, cakap Melayu tak berhenti. Aku pun tak tahulah, nasib lah orang Malaysia. Kan, dapat Datuk. Syaruhan dapat Datuk, tak ke gila. Aduh ya. Patut Haji apa, Zainal dapat Datuk kan, lama khidmat dengan kerajaan, dapat Datuk. Gurau Haji yang kecil hati. Contoh kan, Syaruhan dapat Datuk. Betul-betul orang Melayu ni, wallahu a'lam, jangan marah. Cerita kan. Jadi 8 jam satu hari dia punya training.
Kan? Apatah kita nak jadi ahli zikir, mesti dia kena rajin training. Betul ke tak betul? Betul Cik Wan? Cik Wan kata betul, orang kaum paya semua faham. Jangan marah tuan-tuan. Jadi begitulah, sebulan sekali itu dia seumpamanya latihan. Alhamdulillah lah tuan-tuan di sini, AJK sini kan buat satu peningkatan, perubahan. Lagi masjid mana? Bagan Pinang kan? Kalau masjid Jamek itu Togolo Sijang punya kan? Tak kisahlah kan? Jadi satu latihan majlis zikir kan, mengingatkan kita pada Allah Ta'ala. Jangan bila zikir tu rasa sedap datang, rasa tak sedap tak datang. Dia bukan sedap rasa, bukan pasal nak sedap, pasal nak sedap tak sedap kan? Pasal dia sebut tadi, makna zikir itu tanda kasihnya hamba kepada Tuhan. Pegang hati pun cukup lah tak? Pegang hati kan, makna tanda kita menunjukkan kita ni nak cinta pada Allah. Bukan pasal dia sedap zikir, tak sedap zikir. Yang bagi sedap pun dia, Allah Ta'ala bagi sedap. Yang tak bagi sedap pun dia juga. Jadi kita zikir kerana dia suruh. Kan? Jadi dia kata begitu. Yang 16. Jadi saya berhenti dulu bagi masa dia. Mana satu betul ni? 8. Apa ni? 3 minit lagi. Okey. Yang 17, duduk berhampiran dengan Allah. Annahu jalisullahi ta'ala bila takhyifin wala tahdidin liqaulihi ta'ala ana jalisun man zakarani. Artinya orang yang berzikir itu seolah-olah ia duduk berhampiran dengan Allah Ta'ala tanpa rupa bentuk dan batasan. Bukanlah duduk dengan Allah ada cara. Duduk dekat-dekat, tak, itu mustahil. Kerana Allah itu mukhalafatuhu lil hawa, berbeza bagi segala yang baharu. Laisa kamitslihi syai', dia tak serupa dengan sesuatu. Kan? Jadi dia kata tanpa rupa bentuk dan batasan. Kerana firman Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, aku duduk hampir kepada orang yang menyebutkanku. Jadi orang yang berzikir, ana kata Allah, aku jalisun, duduk, man zakarani, duduk bersama dengan orang-orang yang ingat kepada aku. Apa maksudnya? Wallahu a'lam, dia saja yang tahu. Tapi bolehlah kita katakan, makna bila duduk dia bagi rahmat, dia bagi hidayat, dia tambahkan iman kita, diterangkan hati kita, diberi keberkatan dalam hidup kita, keberkatan dalam rezeki kita, keberkatan dalam keluarga kita kan? Dipimpinnya kita, diselamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Kot mana pun kita pergi mana, tak tinggal masjid contoh kan, tak tinggal majlis ilmu kan, kita dapat berkawan dengan orang-orang yang baik-baik disebabkan Allah duduk dengan kita. Maka Allah akan sentiasa membimbing kita, memantau kita, mengangkat darjat kita. Begitulah yang boleh kita bagi makna. Jadi bukanlah duduk tu hampir macam kita hampir sama-sama kita, tu mustahil. Kemudian yang ke-18 kita berhenti sekejap, rehat untuk bagi ruang untuk azan. 10 minit lagi kan? 8:11. Insya 8:11. Siapa yang nak longgar-longgarkan pinggang bolehlah masa ni. Saya duduk atas kursi pengantin, tak apa. Borang boleh serah pada encik ni. Ni borang kaji selidik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad.
rasa juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ati sayyidina Muhammadin al-wasila wal ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Okey, kita sambung lagi. Jadi kita masuk yang seterusnya, yang ke-18. Keutamaan zikir, kelebihan zikir yang ke-18 mengikut dalam kitab ni, langit dibuka bagi malaikat yang membawa zikir. Tuftahu lahu abwabus samawati li su'udil malaikati bizikri. Artinya segala pintu langit dibuka baginya. Ini bagi orang yang berzikir, kerana malaikat menaikkan zikir. Malaikat bawa naik zikir. Amalan zikir tadi naik bercahaya-cahaya. Kan? Sebab malah zikir ni kita dah baca dulu. Mana malaikat ada satu kumpulan malaikat yang dipanggil malaikat as-sayyarah, yang mereka sentiasa berterbangan di muka bumi mencari majlis-majlis zikir. Kemudian mereka duduk kan sampai ke langit, habis dia balik menghadap Allah Ta'ala.
Jadi Allah Ta'ala bertanya, kita dah baca dulu daripada mana dan sebagainya. Dia jawab daripada tempat orang berzikir sekian-sekian. Dan Allah tanya apa dia nak. Dia nak syurga kau, nak keampunan kau. Jadi Allah tanya, dia orang dah tengok syurga belum? Belum. Jadi kalau macam dia tengok syurga, lebih lagi dah. Dia orang lagi minta apa? Minta Allah pelihara, selamatkan pada masuk neraka. Ringkas cerita, Allah kata, aku ampun, kau jadi saksi lah, aku ampunkan mereka semua. Dan malaikat kata satu orang tu, dia cuma duduk, bukan duduk zikir pun, dia datang, dia tengok lepas duduk. Allah kata aku ampunkan juga. Sebab orang yang zikir ni, majlis zikir ni, dia tak memudaratkan, dia tak menyusahkan, tak memudaratkan orang. Sebab majlis zikir, majlis turunnya rahmat, turunnya keampunan Allah Ta'ala. Kan tak berlakunya kiamat sehingga tidak disebut Allah di muka bumi. Makna zikir kan, sebut nama Allah ni, kiamat tak berlaku. Bermakna nyawa dunia ni adalah ada pada orang mukmin. Tak ada orang mukmin, kiamat dunia. Sebab tu alamat kiamat yang besar, yang salah satunya Allah Ta'ala hantar angin yang lembut, dia tiup semua manusia. Mana yang ada iman, mati. Walau iman dia sebesar zarah, mati. Kemudian tinggal semua kafir, semuanya kufur pada Allah Ta'ala. Lepas tu barulah matahari terbit di sebelah barat. Yang tu semua Dajjal dah mati semua tu. Imam Mahdi dah mati, Nabi Isa pun dah wafat, apa semua, atau akan berlakulah peristiwa tu. Jadi Allah nak kiamatkan dunia ni, dia kena matikan orang mukmin tu. Jadi kata ulama, peristiwa dahsyatnya kiamat, orang mukmin tak tengok, dia tak merasa. Kan, dia tak akan merasa sebab Allah matikan dulu. Dahsyatnya kiamat ni, jadi Allah memuliakan orang beriman, dia tak dapat. Kalau tengok tu, orang bunting pun beranak, langit terbelah sebagainya kan. Kan dia tengah dia kan cerita dalam Quran lah kan. Kan saya tak pernah bunting, mana saya tahu. Sajat pun tak pernah bunting, kira. Masuk kita ni balik. Jadi tu maknanya bila kita berzikir ni, malaikat bawa dan diampunkan dosa. Jadi malaikat kenal kita dah. Orang yang suka berzikir ni, malaikat dah kenal lah. Sebab tu satu makhluk, sebahagian makhluk Allah yang diizin oleh Allah Ta'ala untuk bagi syafaat sebagai Nabi, Rasul, wali-wali, orang soleh adalah para malaikat. Para malaikat pun diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada manusia di padang mahsyar. Jadi malaikat tu kenal lah, orang ni banyak baca Quran, orang ni selawat, orang ni member jemaah, orang ni suka bersedekah, orang ni kan dia keluar pergi menuntut ilmu, maka malaikat akan hampar sayap, dia berjalan di atas sayap-sayap malaikat. Mana malaikat dah kenal orang ni. Tapi kalau pergi dangdut, karaoke, main golf, malaikat tak tanpa sayap dia, tak jumpa lah hadis lagi. Siapa-siapa keluar pada rumah pergi main golf, pergi tengok bola, pergi dangdut, karaoke, malaikat menghamparkan sayap, tak dengar lagi lah. Kot ada kan, itu hadis palsu lah tu. Ni palsu lah kan. Nampak anak bohong lah kan. Takkanlah Rasulullah nak cerita, nak redha benda yang Allah murka kan. Okey. Yang ke-19, semua makhluk yang mendengar menjadi saksi. Yashhadu laka kullu syai'in yasma'uka min jami'il makhluqat wa tuhibbuka biqa'ul ardi wa yaftakhiru ba'duha ala ba'd. Artinya, mana-mana makhluk yang mendengar, mendengar zikir tadi. Kan, mendengar zikir, mendengar kita baca Quran, mendengar kita selawat, mendengar subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dengar azan, apa saja lapas-lapas yang memuji Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Ghafar dan sebagainya lah. Asmaul Husna tu dibaca. Jadi mana-mana makhluk yang mendengar menjadi saksi bagimu, dan segala tempat di bumi, tempat engkau berzikir, mengasihimu. Mana masjid kamu paya ni kasih dengan kita kalau kita berzikir lah.
Berzikir kalau main tidur kan tak jadilah kan. Orang elok berzikir dia tidur sebelah tekong lah tu. Parah. Kan? Dia duduk. Jadi mana-mana bumi yang ada orang berzikir, bumi itu kasih orang berzikir. Dan mereka berbangga-bangga di kalangan mereka. Dia kata, kau tengok, dia kata, ni aku ni, dia kata, tempat aku Allah jadikan masjid, ada majlis ilmu, majlis zikir, ada orang tempat baca Quran kan, ada orang berselawat. Dia bangga. Kau tengok, kau tempat kau jadi apa? Jadi dangdut, jadi karaoke, jadi pub, jadi kelab malam. Sebab ada Covid. Ada gak kemah Covid ni? Pub, kelab malam, dangdut semua tutup. Tapi bega dia pergi juga tu tak senyam. Kan? Dia juga kan. Aduh, kadang-kadang anak VVIP tak begitu. Tak ada parah. Macam mana? Kan? Macam itulah manusia degil kan. Lepas tu lah kan, saya minta maaf, selesai kan. Minta maaf selesai kan. Sebab Covid tak sebar pasal engkau. Okey, jadi maknanya besok di padang mahsyar mereka jadi saksi. Ya Allah, dia kata cikgu Ma'arif, tiang ni akan jadi saksi, kapet jadi saksi, kipas jadi saksi. Cikgu Ma'arif, cikgu Sya'ari, cikgu mana lagi? Cikgu Saleh, cikgu aku. Cikgu Malik, tu cikgu saya tu. Dia jadi saksi besok kan. Dia kan tempat ni ada zikir, dia duduk lepas sembahyang, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar kan. Apa lagi dibaca la ilaha illallah syarikalah ke apa kan. Semua tu tempat-tempat yang dengar akan jadi saksi. Kan, jadi mudahlah kita besok mendapat bantuan untuk diringankan penghisapan. Bila dihisap ada saksi. Jadi mudahlah jalan untuk kita mendapat keampunan Allah, cara untuk kita dapat rahmat Allah, selamat daripada azab neraka. Sepasal ramai banyak makhluk Allah menjadi saksi yang mengatakan sipolan-sipolan ni Allah dulu ada buat begini. Dan diorang pula saksi itu semua bukan jenis kaki kelentong. Dia tak makan rasuah, dia tak ada takut dengan siapa-siapa, dia takut dengan Allah je. Hanya takut dengan Allah. Kalau kita mungkinlah tak kuasa aku nak jadi saksi, naik mahkamah, siap mahkamah kan. Ada orang macam tu, aksiden dia nampak, dia ada tapi tak naik saksi. Parah kurang kan, dia saksi kan. Naik mahkamah tu, mahkamah aku punya kerja, dah lah aku tak dapat duit kata. Contohlah kan. Ni tak ada. Kan, dia semua jadi saksi. Jadi memudahkan kita. Bila jadi saksi, kita ada buat kebaikan, memudahkan kita dihisap di padang mahsyar besok. Itulah. Ke-20 dia kata hati menjadi lembut dan khusyuk. Apa kelebihan zikir? Kata pengarang ni rahimahullah taala, hati menjadi lembut dan khusyuk. Riqatul qalbi wa khusyu'uhu inda zikri. Artinya hati menjadi lembut dan khusyuk ketika ia berzikir. Jadi orang yang banyak berzikir serta berzikir, hati dia lembut. Hati dia lembut maknanya dia mudah menerima kebenaran. Karakter mungkin dia kasar. Karakter lain macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Karakter dia kasar. Sayyidina Umar ni karakter dia kan kasar, tapi hati dia lembut. Dia mudah menerima kebenaran. Bila orang tegur dia boleh menangis, memohon maaf kepada orang yang dia tersilap ke apa. Itu makna lembut hati. Kadang orang tu karakter lembut, muka manis, cakap manis kan, rupanya Macau scam. Saya itu hari kan buat kat Malaysia, Macau yang kena. Rupanya Omak kau. Omak kau kan. Saya itu hari telefon rumah bunyi, tenang-tenang kita pun angkat. Dengar suara dia macam-macam komputer lah, macam kan. Tapi dengar suara tu biasanya kalau suara komputer ke apa ke, suara merdu-merdu. Ini suara garau, tak apa sedap dengar. Ni mesti dah takkanlah syarikat besar-besar dia nak bubuh suara. Kadang-kadang kita telefon TM kan, mengadu kan, dia ada suara tekan 1, tekan 0, tekan. Kan suara tu sedap dengar.
Ini macam tak sedap dengar kan, macam budak-budak tadika pun dengar suara tu kan, contoh kan. Jadi tak apalah, saya pun ikut tekan kosong, akan disambung kepada pegawai kami. Dia cakap kan, coba budak-budak. Okeylah, tiba-tiba pegawai cakap, dia cerita, dia kata ada barang, dia kata barang saya post laju tak sampai. Ni daripada mana? Daripada HQ post laju. HQ post laju. Jadi barang saya post tak sampai. Dia kata ni nak cakap dengan Saudara Perwira. Ada tak ada? Saya kata tak ada. Aku pun scam tak? Aku pun scam tak kan. Ini kawan dia. Saya duduk serumah dengan dia. Dengar lah cerita kan. Dia kata ni, barang apa tu? Tak, dia kata dia kirim barang ke Pasir Gudang, Taman Cempaka apa benda lah. Hantar kat apa? Yang Tontin ke? Orang Cina. Bila masa lah aku hantar post kat Cina tu kan. Ya ke. Nanti kalau dia balik, abang ni kena perlu ni. Sebab dia minta nombor track. Saya kata saya tak ada. Kata Syarudin tak balik lagi. Gitulah. Mesti dah kelentok ni kan. Lepas tu tak apalah. Nanti kalau dia balik, saya kata saya bagi tahu. Nanti awak telefon lain. Jadi kebetulan tu tunggu kalau ada pos laju masuk kampung ni kan, nak tahan tanya kat posmen tu. Saja nak bagi tahqiq lah, bagi kita dah agak dah mesti scammer kan. Tak lama tu pukul 11 lebih van pos laju saya pun tahan. Tanya, dik nak tanya lah, tu scammer tu bang, jangan duk percaya lah. Dia kalau pos laju, dia akan tanya rumah kat mana. Dia bukan tanya nombor track abang ke, dia bukan bagi tahu. Sepatutnya bukan pos laju yang tanya barang kita sampai tak sampai. Orang yang menerima tu tanya. Tak ada kuasa postman nak tanya, bahawa dia tak tanya kan. Dan dia bukan HQ akan tanya, HQ akan bagi tahu pada pejabat. Pejabat akan beritahu kerani akan bagi tahu kami akan telefon. Dia bukan HQ telefon. Dia tak akan buat kerja macam tu kan. Macam itulah ceritanya. Jadi kalau ada tiba-tiba ni kena bayar apa kata dadah ke apa ke, kena bayar apa kan, ni pandai dah tu. Dah kena tangkap dah kan orang yang buat scammer tu. Katanya lah dalam tengok dalam tu berita. Macam mana kan, habis kan yang buat kerja tu pun nauzubillah lah. Yang tu lah pasal tak ingat Allah, tak berzikir. Dia jadi macam tu lah. Kerja dia nak menipu je. Nak kaya dengan cara menipu, kaya dengan cara dia menipu pula. Orang-orang yang banyak terkena pula orang pencen kan, orang tu kesian kan, cikgu lah apa semua orang pakar-pakar kena tipu. Orang pakar-pakar besar ni kena tipu, malu pula nak report. Yang banyak kena kan. Lawyer kena tipu, takkan saya kena tipu 20,000, malu lawyer. Pasal lawyer pun dia belit juga, dia takkan dia nak kena mengaku kan. Contoh, doktor kena tipu kan dengan skema, takkan nak mengadu kan. Malu aku doktor, dia kata. Dia bukan kira doktor tak doktor, pasal kau tamak lah kau kena tipu tu. Pasal kau lupa Allah lah kau kena tipu tu kan. Pasal dia sebut tadi, ana jalisun man zakarani, aku duduk bersama dengan orang yang ingat aku. Orang yang berzikir ni syaitan tak boleh tipu. Kalau syaitan tak boleh tipu, manusia lagi tak boleh tipu. Tak? Kalau kita yakin sungguh lah, kalau zikir kita betul-betul, kalau syaitan tak boleh tipu kita. Sebab syaitan ni dia tak tidur, dia tak makan, dia tak ada cuti, dia tak ada cuti maulid Nabi, dia tak ada PKP, dia tak ada PKP ke, dia tak ada kena COVID kan, dia tak ada tu semua tu. Dia tak perlu pakai topeng masuk masjid, dia tak perlu visa nak pergi masuk Thailand ke, dia tak perlu visa nak masuk Singapura, dia tak ada. Dia tak perlu visa tu kan, dia senang dia. Jadi kalau syaitan pun Allah boleh jaga orang yang sentiasa betul-betul zikir, tipu dia. Apatah manusia yang boleh kita tengok ni. Sebab kena tipu. Sebab kita lalai dengan Allah. Jadi Allah tak bantu kita kan? Dalam satu kisah peperangan kan, borak sikit lah kan, pasal malam ni ada borang dah hantar tak. Dia kena over sikit lah. Gurau je lah kan. Jadi dalam perang, saya baca buku Maulana Zakaria, apa ni,
Apa tajuk dia? Penderitaan umat dan jalan penyelesaiannya. Sedap tak dia cerita hadis, tafsir, sahabat, wali-wali punya pandangan-pandangan kan. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jadi Sayyidina Abu Bakar hantar tentera. Bila hantar tentera tu orang nak lawan Rom, hantar Rom nak kacau orang Islam, hantar tentera. Jadi orang Rom ni lari, dia tengok orang Islam dia lari, dia tak perang lah, takut gentar. Jadi dia hantar surat, mana kata panglima tu, kita alhamdulillah lah, mana tentera musuh takut, dia lari selerak tabak ke apa ke begini-begini. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun hantar surat, dia memuji Allah Ta'ala sebagainya. Dia kata kita ni orang Islam, orang mukmin, tak pernah kalah perang disebabkan bilangan kita lebih sedikit daripada bilangan musuh. Dia kata kita tak pernah kalah perang disebabkan bilangan kita lebih sedikit daripada bilangan musuh. Tetapi kerana Allah membantu kita dengan malaikat dan sebagainya, jadi Allah campakkan kegerunan kepada hati-hati orang kafir. Tetapi dia kata kita boleh kalah perang walaupun bilangan kita lebih ramai daripada musuh, sekiranya kita melakukan maksiat. Kerana maksiat itu menghalang bantuan Allah. Berhati-hatilah daripada membuat maksiat. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dia pesan kepada tentera aja, berhati-hati, jangan melakukan maksiat. Kerana maksiat itu menghalang bantuan Allah Ta'ala. Walaupun kita ramai sekalipun, bantuan Allah tak akan sampai. Begitulah nak cerita nasihat orang yang dekat dengan Allah, hampir dengan Allah Ta'ala. Jadi mereka beri nasihat supaya kita bertambah yakin dengan Allah, bertambah dekat dengan Allah, bertambah rindu dengan Allah, bertambah cinta dengan akhirat kan, takut dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Barulah dunia ni jadi aman. Jadi begitulah sikit sebanyak yang boleh kita kongsi ala qadar. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mendapat kebaikan-kebaikan daripada apa yang dicatat oleh para ulama yang muktabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun dosa saya, dosa tuan-tuan semua, mak bapak kita dan sekalian muslimin dan muslimat. Dan kita hadiahkanlah Fatihah kepada Nabi kita Muhammad SAW kerana menzahirkan syukur kepada baginda yang berjuang membawa agama untuk menyelamatkan kita, dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang telah menerima Nabi SAW dikala semua manusia menolak. Mereka beriman dengan Nabi SAW, dan juga para awliya Allah, ni wali-wali Allah yang mewarisi perjuangan Nabi SAW, mewarisi peribadi Nabi SAW, dan juga dengan keberkatan para ulama yang muktabar, yang berkhidmat dengan agama secara jujur dan ikhlas, dan juga dengan keberkatan yang saya kasihi yang dan sanjungi almarhum tuan guru saya rahimahullah ta'ala, tok-tok guru saya, guru-guru yang mendidik saya, dan juga dengan keberkatan mak bapak, ibu dan ayah kita yang mendoakan kebaikan untuk kita semua. Dengan doa-doa mereka lah kita ni dapat hadir dalam majlis ilmu. Dengan doa-doa mak ayah kita dapat mengamalkan agama dan kenal agama, kenal Islam, kenal Allah Ta'ala. Itu semuanya dengan berkat doa mak ayah kita. Jadi kita hadiahkan Fatihah kepada mereka dan sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.